Nak habaq kata anak ni anak yang berbakti kepada ibu bapa. Pak duk tidur tu tak mau kacau. Pak duk tidur tu tak mau kacau. Tuan-tuan ingat balik hadis sahih yang menceritakan tentang 3 orang pemuda yang terkurung dalam gua tu. 3 orang masuk dalam gua, batu tutup pintu. Kan? 3 ni duk tolak tak boleh, akhirnya doa dekat Tuhan, minta dengan sebut satu amal yang dia pernah buat yang dia rasa amal itu ikhlas. Hak seorang sebut apa? Dia ada 2 mak pak. Dan dia menjadi kebiasaan dia pergi kerja, hasil daripada kerja dia beli susu, bawa balik nak bagi mak pak dia minum. Balik-balik mak pak tidur, duk tunggu mak pak bangkit nak bagi minum air susu tu. Anak duk teriak nak minum susu, dia kata tak boleh, Tok Wan minum dulu baru hampa boleh minum. Dia tunggu, pegang susu tu di tangan sampai jaga orang tua dia ni, dia bagi minum. Dia doa dekat Tuhan, dia kata apa? Ya Allah, kalaulah aku buat ni ikhlas kerana-Mu, bagi kami lepas daripada gua ni. Allah genjak batu tu sikit, rung kata. Maka ulama hadis mengambil kesimpulan bahawa berdoa dengan menyebut amal yang kita rasa kita buat ikhlas kepada Allah, itu dibenarkan oleh agama. Pasal apa? Pasal hadis sahih menceritakan benda tu ada berlaku. Kita pun bila kita mai satu keadaan kita desperate, tuan-tuan. Siapa pun boleh kena keadaan ni, kita desperate. Kita simpan ni satu wish kita dekat Tuhan dengan menyebutkan amal ikhlas yang kita pernah buat. Kita simpan benda tu. Bila kita duduk dalam keadaan kita desperate betul-betul, kita nak minta sungguh-sungguh benda ni dekat Tuhan, benda ni kita buat keluar. Benda ni kita buat keluar. Mudah-mudahan macam mana yang jadi kepada 3 orang pemuda dalam gua tu, Allah perkenankan jadi ke kita. Hadut takutnya apa tuan-tuan? Bila mai desperate, kita minta dekat Tuhan, kita tak ada satu pun amal ikhlas. Kita duk cari balik ni, aku ni apa satu benda ikhlas aku buat, cari tak ada kan? Tak ada. Pasal apa? Pasal kita tidak pernah ikhlas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita. So berlaku kepada budak ni. Orang saleh ni. Orang main nak bagi dekat dia, nak jual dekat dia satu pembantu untuk jaga mak pak dia, dia tak mau gerak pak dia ni. Sampai dia sanggup bayar 70,000 untuk harga hamba perempuan ni. Jika engkau mau nanti mau tunggu sampai bapa aku jaga, aku bayar kamu 70,000. Maka tak mau orang yang berjual itu. Dan orang saleh itu pun tidak menjagakan bapaknya daripada tidurnya. Sehinggalah tidak berapa lama maka bapaknya pun kembali ke akhirat dan meninggal dunia. Mati pak dia ni. Sampai kesudah. Kebetulan pak dia pun mati. Masa tu dia pun tak jadilah dengan apa yang ditawarkan orang gaji apa semua ni tak jadi. Pasal apa? Pasal dia tak mau kacau orang tua ni tidur. Rupa-rupanya orang tua ni dah mati dah dalam tidur dia. Dan tinggallah anak lembu di tanah ladangnya itu, sehinggalah lembu tu pun jadi besar. Dan jadilah seelok-elok lembu dan segah-gahnya, sehingga adalah dinamakannya keemas-emasan kerana elok dan kuning bulu dia. Cantik lembu hak dia punya ni. Dan adalah lembu itu lari ia daripada tiap-tiap orang yang melihat akan dia. Lembu ni pula bukan takat cantik, dia jadi pemalu macam anak dara begitu. Adakah anak dara lah ni malu? Tak ada. Dulu punya anak dara je yang lari bila nampak orang. Lah dia lompat nak ligat orang. Kan? Ni cerita anak dara dulu. Di lembu dulu ni dia malu. Dia nampak orang dia lari, dia nampak orang dia lari. Maka apabila besar anak orang saleh itu, jadilah pula ia membahagikan malam kepada 3 bahagi. Ini pula cerita anak dia pula. Anak kepada orang saleh ni pun jadi anak yang saleh juga. Dia ni pula jadi macam mana? Dia ni malam dia dibahagikan kepada 3. Sepertiga malam itu untuk semayang, sepertiga malam untuk tidur, dan sepertiga malam lagi duduk di sisi ibunya. Oh, tu dia tuan. Jangan tuan, kita hari ni kalau Allah Ta'ala uji kita dengan orang tua, dengan mak, dengan pak, umur lanjut, uzak, duk ada lagi berkeli adik-beradik ni, nak pergi jaga mak ni, nak pergi jaga ayah ni, berkeli. 3 orang pun berkeli, kalau ada 5 orang pun berkeli, kalau ada 10 orang pun berkeli. Masing-masing ni dengar kata pak sakit, dengar kata mak sakit ni, siapa nak balik tunggu mak pak ni? Masing-masing ni duk fikir, bukan duk fikir nak cari masa balik mai jaga, duk fikir nak cari alasan untuk tak balik mai jaga. Ni hadu ada lah ni. Lah dia kata kak bukan tak mau balik, kak ni bagi satu alasan. Abang pula kata lah, abang bukanlah abang tak mau balik, abang tahu memanglah apa mau bagi satu alasan. 5 orang duk ada 5 alasan. Siapa pun tak mau jaga orang tua ni.
Hari ni hari orang tua ni. Esok kita tua, hari kita tuan-tuan. Esok anak kita buat lagu tu kat kita, maka air mata kita tuan-tuan. Tapi hari ni hari orang tua kita kena, kita keras hati, kita boleh tak peduli ke dia. Maka budak ni anak kepada orang saleh tadi ni, dia bahagi 3 malam dia ni, malam dia bahagi kepada 3. Sepertiga dia semayang, sepertiga habuan dia tidur, habuan rest diri dia, dan sepertiga duduk sebelah mak dia yang dah tua uzung ni, dia duduk sebelah. Maka dia kata apabila pagi hari pergi ia ke hutan mengambil kayu api, dipikulnya atas belakangnya, dibawanya kayu api dijual ke pasar. Bila sudah didapat uangnya, maka ia pun sedekahkan sepertiganya. Lagu tu pula dah. Bila cerah ya pagi, mak, tak apa mak, saya nak keluar pergi cari rezeki, pergi cari kayu api, tanggung kayu api, pergi jual. Boleh duit, bahagi 3 pula duit tu. Sepertiga duit tu sedekah dulu. Sepertiga sedekah dulu. Dan sepertiga dimakan, dan sepertiga diberi kepada ibunya. Ada kita hari ni bagi sepertiga kat mak kita? Oh, dah. Boleh bagi RM30 pun mujang. Boleh bagi RM30 mujang. Ada ni dia kata apa? Mak ada pencen lah. Dia kata saya ni belanja tak cukup mak pinjam duit mak boleh tak? Hak tu ada banyak. Duit dia memang tak bagi kat orang tua ni. Tak bagi dah. Kata pula lagi dia kata mak ada pencen. Saya ni mak tahu lah anak tengah duduk besar Allah. Sekarang satu cerita panjang. Anak ni pakai duit anak ni tuition sekian banyak duit. Kira tak boleh bagi kat mak. Lepas tu kalau boleh lah minta tolong mak sikit pinjam RM5,000. Tuan-tuan, hak saya kata ni ada tak jadi? Ada tuan-tuan. Ada benda-benda macam ni, duk jadi pun lah ni. Cerita hak kita baca ni tak, dia sepertiga habuan mak dia. Sepertiga habuan makan dia dan keluarga, 1/3 lagi sedekah dah. Macam ni. Maka pada satu hari berkata mak dia, wahai anakku, sesungguhnya bapa kamu ada meninggalkan kamu seekor anak lembu yang dilepaskan di tengah padang lapang sana no. Maka bolehlah kamu pi dan panggil anak lembu tu dengan nama Tuhan Ibrahim, Ismail dan Tuhan Ishak. Kiranya dikembalikan ia kepadamu. Mak ni pun bini orang saleh, bini orang baik-baik. Mak dia kata kat dia, pak hang dulu, arwah pak hang dulu, ada lembu seekor. Dia dah bagi tahu kat mak, dia kata dia tak ada apa, lembu ni aja dia tinggal kat hang. Tapi dia pi lepas di tengah padang tu. Pak pesan dah hari tu, bila hang besar, hang pi hang cari lembu ni, tapi seru dengan nama Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ishak. Sebut panggil lembu ni mai balik. Dan alamat lembu kamu tu, apabila engkau lihat akan dia, seolah-olah nampak kepadamu cahaya matahari keluar daripada kulit tubuhnya. Ni lembu ni. Hang nak kenal lembu ni hak mana satu? Lembu tu mai badan dia, bulu dia cukup cantik, nampak macam cahaya keluar daripada bulu dia. Cantik lembu yang bapa hang tinggal ni. Maka pergilah ia ke tanah lapang itu. Lalu dijumpa sedang makan dan berjalan-jalan ke sana kemari. Dia pipi nampak, yang ni dah gamak aku ni, comel sungguh lembu ni. Maka keriau ia dan dipanggil ia dengan nama Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yaqub. Dia panggil lembu ni dengan nama Tuhan Nabi Ibrahim, dengan nama, panggil dengan nama Allah, panggil mai. Lalu datanglah lembu itu dengan berlari ke depannya, maka dipegang oleh budak itu akan leher lembu itu dan dipimpinnya. Dapat dah lembu tu, dia pun pegang-pegang, lembu tu pun turut dia. Maka berkata lembu itu dengan izin Tuhan. Lembu ni bercakap dengan izin Allah. Tuan-tuan, Tuhan boleh tak buat bagi lembu bercakap? Boleh tuan-tuan. Jangan pula siapa dengar-dengar tanya dia kata ni nak main merepek dah ni, dia main lembu bercakap pula dah. Dia nak main cerita Walt Disney ke apa? Tak tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar cerita dalam hadis tentang budak-budak yang boleh bercakap masa kecil? Siapa yang bagi budak-budak yang baru beranak ni boleh bercakap? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah boleh bagi budak baru beranak boleh bercakap fasih, Allah boleh bagi siapa mana lembu mana binatang apa pun, Allah boleh bagi dia bercakap kalau Allah mahu. Begitu ceritanya. Maka lembu ni pun dengan izin Tuhan dia bercakap. Dia kata, wahai orang muda yang telah berbuat bakti kepada dua ibu bapa, tunggang olehmu akan daku. Lembu tu kata dekat dia, dia kata ni hang naik belakang aku, balik, kita balik rumah. Kerana demikian itu senang ke atasmu. Maka kata budak muda ni, sesungguhnya ibuku tidak suruh aku buat yang demikian itu. Bahkan yang dikatanya, pegang lehermu. Dia kata, dah, mak aku tak suruh aku ragas naik atas belakang hang. Dia suruh aku tuntun hang buat balik. Mak aku pesan lagu tu, aku buat lagu tu. Aku tak akan buat lebih daripada hak mak aku suruh. Ada tak anak yang macam tu hari ni? Ada tak? Ada, tapi sikit Ada.
Hak jenis bagus ada, dalam ramai-ramai ada tuan-tuan, tapi kurang sangat. Hak dengar cakap mak pak ni. Maka jawablah lembu itu, demi Tuhan Bani Israel, jika kamu tunggang akan daku, nescaya tidak kuasa kamu buat apa aku. Oh, dia kata, demi Allah, dia kata, kalau hang naik atas belakang aku, banyak benda yang hang hilang, keistimewaan yang hang akan dapat hang hilang. Tapi hang memilih untuk taat cakap mak hang, itu lebih baik. Dia kata, rupanya test saja. Maka berjalan dia dengan lembu itu, sehinggalah berjumpa satu seteru Tuhan, iaitu Iblis laknatullah, yang berupa dengan rupa gembala. Berjalan-berjalan jumpa pula satu gembala. Dia ni siapa? Dia ni Iblis. Tuan-tuan pernah dengar cerita Nabi Muhammad masa dia nak hijrah? Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi disuruh hijrah daripada Mekah ke Madinah. Ketika orang-orang yang musuh Nabi ni nak bunuh Nabi, duk keliling rumah Nabi. Ketika Sayyidina Ali mai ganti tidur di tempat tidur Nabi tu. Ketika itu, siapa dia? Salah seorang duk ada dalam ramai-ramai orang-orang musuh-musuh yang nak buat Nabi ni, siapa dia? Iblis laknatullah alaih. Iblis merupa atas rupa manusia, mai duduk sama dengan hak orang ramai-ramai ni sebelum berlaku peristiwa hijrah ni. Duk bincang ni, kita nak buat apa dekat Muhammad ni? Kita nak buat apa? Hak seorang kata apa? Aku cadangkan Muhammad ni, kita buat macam ni kat dia. Iblis ni kata apa? No, itu tak cantik yang tu. Seorang lagi bagi pendapat. Iblis duk kata ini tak bagus ni. Kalau buat macam ni boleh jadi macam ni. Sampailah satu orang kata apa? Dia kata lah ni macam ni, kita kutip semua suku Arab yang ada di sini ni, semua pakat tunggu dekat rumah dia. Dia keluar aja sekali kita pakat pukul dia. Semua suku terlibat dalam membunuh dia, maka siapa pun tak boleh ambil tindakan dekat kita. Iblis hak merupa-rupa manusia ni, dia kata apa? Dia kata inna hadza la ra'yun. Dia kata, ini iblis ni. Iblis merupa dalam rupa manusia. Dia kata inna hadza la ra'yun. Inilah idea yang paling bagus sekali, dia kata. Iblis merupa menjadi rupa manusia. Cerita hak kita baca ni pun serupa juga. Iblis dia merupa menjadi rupa gembala, duk jaga menatang. Lalu apabila budak ni lintas dengan lembu cantik ni, lalu kata Iblis ni, hai orang muda, aku ini seorang laki-laki gembala lembu. Dia kata, aku sangat teringin hendak jumpa dengan keluarga aku. Dia kata, aku ni memang duk belah lembu, aku ada masalah sikit ni, aku nak balik jumpa keluarga. Maka tiada aku bawa seekor lembu daripada lembu jantan. Aku menanggung bekalan atas belakang dia dan segala mata benda aku. Sehinggalah sampai setengah jalan, aku tinggalkan lembu aku tu kerana aku nak pergi qada hajat. Bila aku datang balik kepadanya, lembu ni sudah lari daripada aku, lari naik gunung. Dia kata, dia buat cerita. Aku gembala lembu. Tadi aku main pun ada lembu seekor dengan bekal makanan aku semua atas belakang lembu tu. Aku tadi pergi buang air, aku main-main lembu dah lari naik gunung dah. Lah ni aku tak ada kenderaan. Maka sampai tidak kuasa aku untuk nak menangkapnya. Aku tak ada dah, lembu tu lari naik dah. Dan takut aku jadi binasa kalau nak naik pergi tangkap dia atas gunung tu. Maka fikirku, bolehkah tidak kamu tanggung akan daku atas lembu kamu ini? Dia test. Dia kata lah ni, lembu hang ni hak cantik ni, boleh tak boleh bagi jadi kenderaan aku. Aku nak naik, aku nak balik jumpa keluarga. Dan bolehlah hidup aku daripada maut dan aku boleh selamat. Sebab aku tak ada kenderaan ni, tengah padang pasir. Tolong aku Ustaz, dia kata. Dan aku beri upah kepadamu 2 ekor lembu seumpama lembu kamu ni. Kalau hang bagi lembu hang ni, aku nak guna buat kenderaan aku balik kampung. Sampai di sana, aku bagi ke hang 2 ekor macam ni. Dia kata. Maka enggan orang muda itu. Dan kata dia, pergilah kamu dan bertawakal kepada Allah. Kerana jikalau diketahui Tuhan akan ada benar kamu ni, nescaya disampaikan engkau dengan tiada payah bekal atau dengan tidak payah kenderaan lagi. Hampir minta kat Tuhan, kalau hang orang baik, orang betul, Tuhan tolong hang mesti boleh balik. Lembu aku tak bagi, dia kata. Maka jawab Iblis itu, jika kamu mau jual, aku beli kamu. Dan jika tidak engkau kehendak, engkau pasti tanggung aku atasnya. Dia mula main kasang. Dia kata, lah aku bagi 2 pilihan. Hang jual lembu ni terus kat aku, ataupun aku nak naik buat lembu ni balik. Dia kata. Dan aku beri kepadamu 10 ekor lembu seumpama ni. Dia kata begitu. Maka kata orang muda itu, sesungguhnya ibu aku tidak suruh aku yang demikian itu. Dia duk kira mak dia. Mak aku tak pernah pesan suruh aku jual kat orang lembu apa semua. Sorry, minta maaf banyak-banyak. Dia kata. Dalam hal yang demikian itu, tiba-tiba terbang mai seekor burung di hadapan orang muda itu. Dan melompat lari lembu itu ke padang. Dan hilang Iblis yang merupa
yang merupa penggembala tadi. Maka disuruh pula oleh orang muda itu akan lembunya dengan nama Tuhan Ibrahim. Maka lembu itu pun datang kembali kepadanya. Cerita ni panjang. Cerita ni panjang. Dalam pada tengah duk bercakap tu, mai satu burung, dia kata, mai lembu tu lompat lari, kata orang tua hak jadi gembala tadi pun hilang sekelip mata. Ni apa cerita ni, dia kata. Dia ringkaskan cerita tu, tak lama lepas tu barulah dia tahu. Rupa-rupanya apa? Orang tua tu iblis. Yang terbang mai tadi pun iblis juga, sambang lembu-lembu tu lari. Dia kata, tiba-tiba Allah hantar mai satu malaikat, bawa balik lembu tu mai kat dia. Ini cerita adalah hadis tu. Dan dalam riwayat ni dia mai cerita panjang. Sampailah dia balik ke rumah mak dia. Dia kata, sampai itu, kemudian datang orang muda itu kepada ibunya dengan membawa lembu itu. Maka berkata mak dia, wahai anakku, sesungguhnya kamu ni satu orang yang fakir, tak ada harta apa-apa. Dan kamu dah berlelah, berpenat kamu dengan mengambil kayu api ke hutan. Dan berpenat buat ibadat malam-malam. Baiklah kamu pergi jualkan lembu itu dan ambilkan harganya. Mak dia kata lah lagu ni lah, inilah harta yang bapa hang tinggal, ambil jual lembu ni, ambil duit, hang guna duit tu lah. Tu salah, kesian mak, kesian tengok dekat hang dia buat kerja macam-macam dan sebagainya. Itu ceritanya. Lepas tu dia bawa lembu tu pergi ke pasar nak jual. Orang tawarkan dekat dia harga 6 dirham. Mak dia suruh jual harga 3 dirham. Pipi orang tawar 6 dirham, dia tak mau. Dia kata pasal mak suruh jual 3 dirham aja. Balik mai ada rumah pula, dia habaq mak dia. Dia kata orang nak minta 6 dirham, mak suruh jual 3 aja. Orang minta 6, saya tak jual ya. Pasal mak kata 3. Mak dia kata tak apa, bawa pi jual 6 dirham. Mak dia kata, tapi kalau ada orang nak beli, balik bagi mak tengok dulu muka orang nak beli. Kalau mak kata okey. Dia pun pi pula jumpa dengan orang nak beli. Orang tu nak beli 12 dirham. Daripada 6 orang offer dekat dia 12 pula. Dia kata mak aku habaq 6 je. Dia kata dia lagu tu cerita dia. Tapi dia kata apa pun tak apa, kena balik jumpa mak aku dulu. Mak aku kata okey. Kau ni tak mau. Dia kata kalau jumpa mak aku lah ni hang mau je, aku bayar dekat hang harga banyak ni. Nak cerita dalam moral di sebalik cerita ni apa dia? Patuh dia kepada cakap mak dia. Begitu. Dan begitulah seterusnya. Tuan-tuan buka muka sebelah. Sampai di bawah tu dia kata apa? Penggan yang last tu dia kata adalah sebab dibunuh orang akan dia itu adalah amil itu mempunyai harta yang banyak. Ni nak cerita yang berlaku pada zaman Nabi Musa ni. Dia kata ada satu pembunuhan berlaku. Pembunuh tu dia bunuh, kemudian mayat tu dia bawa pergi lempang di lain. Lepas tu esok dia buat riuh. Dia kata apa nama sepupu dia kena bunuh. Tak tahu siapa bunuh. Sebenarnya dia yang bunuh. Dia pergi buang di tempat orang lain. Lepas tu dia buat riuh, kata orang sudah bunuh sepupu dia. Kawan yang mati ni tak ada siapa adik-beradik dalam dunia ni, melainkan sepupu ni seorang saja ada. Dan dia berhak ke atas harta dia. Dia duk tunggu orang tua ni, tunggu tak mau nak mati-mati. Dia duk nak harta ni. Tak sabar nak harta, dia bunuh bagi mati bang orang tua ni. Bila bunuh bagi mati, mayat pergi buang di lain. Lepas tu buat riuh. Orang pun dah jadi riuh dah. Tak tahu siapa ni pembunuh dalam masyarakat kita ni. Pergi jumpa Nabi Musa AS. Di sinilah sambung cerita dia. Maka dia kata orang yang kena bunuh itu tiada waris lain lagi. Maka tak kala dilihat oleh anak bapa saudara. Anak bapa saudara maksudnya siapa? Sepupu. Anak bapa menakan kita, sepupu kita. Maka apabila dilihat oleh sepupu itu, telah beberapa lama tidak mati orang tua ni, lalu dibunuhnya orang tua ni supaya dapat dipesakai hartanya. Maka tak kala sudah dibunuhnya, ditanggungnya, dibawanya ke kampung lain, dicampakkan mayat itu di sana. Kemudian daripada itu, maka ia pun menuntut darah orang yang dibunuh itu. Dia buat macam dia nak tuntut bela kematian sepupu dia. Dan mencarilah orang yang membunuh itu. Maka sudahlah kesamaran kepada semua orang siapa yang membunuh orang ini. Lalu datang mereka itu kepada Musa AS dan minta supaya Musa berdoa kepada Allah, minta diterangkan siapakah pembunuh orang ini. Maka disuruh Tuhan akan mereka itu sembelih seekor lembu. Tu dia Umar dia punya cerita. Suruh Bani Israel ni sembelih seekor lembu. Maka berkata Nabi Musa bahawasanya Allah suruh sekalian kamu sembelih seekor lembu. Kata Bani Israel, adakah engkau wahai Musa nak buat main-main dengan kami? Bila Nabi Musa habang, kata Tuhan suruh hampa sembelih lembu. Dia kata, Musa jangan main-main. Ini kami suruh hang selesaikan kes pembunuhan. Ni apa sangkut dengan nak sembelih lembu ni? Cerita nak buat kenduri maulud. Dia kata,
Ini bukan hal nak buat kenduri. Ini cerita ni nak tahu siapa bunuh. Dia kata, sesungguhnya kami minta kepadamu, tanya pada Tuhan, siapa bunuh orang yang mati ni? Engkau pula suruh kami sembelih lembu. Dia kata. Kata Musa, berlindung aku dengan Allah, bahwasanya aku daripada orang yang mempermain-mainkan orang yang beriman. Dari Musa serius. Dia kata, na'udzubillah min dzalik. Aku minta berlindung dengan Allah. Aku bukan nak main-main dalam hal ni. Dia kata, ni Tuhan suruh sungguh. Yang aku habaq ni Tuhan suruh. Kalau hampa nak dengar apa Tuhan suruh, hampa pergi cari lembu sembelih. Habis cerita. Dia kata. Ha? Kemudian mereka itu tampil bertanya akan sifat lembu tu. Dia mula buat ramai lah. Bagaimana rupa lembu tu sehingga dikhabarkan pada akhirnya kepada mereka itu akan sifat lembu yang bertepatan dengan lembu budak muda tadi. Itu kaitan dia dengan cerita hak tadi 3 dirham, 6 dirham, 12 dirham. Hak cerita duk bawa lembu jumpa iblis merupa jadi gembala kambing apa semua ni rupanya dia nak mai berjumpa dengan kisah Bani Israel dengan kes pembunuhan ni. Dia berjumpa di situ cerita dia. Jumpa lembu yang disifatkan oleh Allah tu, itulah satu-satunya lembu yang dimiliki oleh anak yatim ni tadi ni. Maka sudahlah susah mereka itu mencari ke sana kemari. Tidak didapati mereka itu, melainkan ada sekok sahaja lembu pada budak muda ni tadi. Maka dibeli mereka itu, harganya sepenuh kulit lembu itu emas. Sembelih lembu, hampang belulang dia, kulit dia tu, lungguk mai atas tu. Lagi tak penuh, lagi bubuh, penuh, itulah harga lembu tu. Jadi kaya budak yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada mak bapak ni. Jadi kaya dia akhirnya. Lalu disembelih mereka itu akan dia. Dan dipukul oleh mereka itu akan yang kena bunuh itu dengan setengah benda pada lembu itu. Dalam tafsir Quran, dia kata dua. Satu pendapat mengatakan lidah lembu tu ambil pukul ke badan mayat yang kena bunuh ni. Satu lagi kata ambil ekor dia pukul. Umumnya dia kata apa? Ambil mana-mana bahagian lembu tu pukul. Dia kata lagu tu. Semacam disuruh Tuhan buat benda tu. Pukul. Cepuih kata bangun orang yang kena bunuh tu. Cepuih tak ada dalam ni. Yang tu saya tambah. Itu tak ada. Dia kata maka bangun orang yang kena bunuh itu. Ni yang kena bunuh dah mati dah tadi ni. Yang ni lah yang P. Ramlee ambil buat filem 40 penyamun ni. Dah mati dah kena tikam dengan apa? Murdina apa? Mardina apa pam kata kena tikam mati dah. Penyamun ni dah mati. Bangkit balik. Kata mati dalam iman. Kata mati balik. Rupa-rupanya P. Ramlee dan mengaji tafsir ni. Dia dah mengaji tafsir ni. Cerita kata mati bangkit hidup balik, bercakap sikit mati balik ni. Rupanya ada dalam tafsir benda ni. Apa jadi? Pukul dia ni, bangkit dia ni. Bangkit, bangun orang yang kena bunuh itu, hidup dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan orat lehernya memancarkan darah. Ni bekas kena sembelih ni, masa dia bangkit tu darah duk keluar. Dia bangkit duduk dulu tu. Dan berkata, "Ya, telah membunuh akan daku oleh si anu." Dia bangkit dia tunjuk. Syekh ni bunuh saya, dia kata. Allahu akbar, tuan-tuan. Saya tak tahu baru ni satu sahabat kita ada ni rumah mengaji ni ada tak ada malam ni. Dia buat satu posting email kat saya. Di satu pendalaman, di satu kawasan pedalaman di Indonesia. Ada satu bomo handal katanya. Orang mati, dia boleh jampi pergi balik mai rumah. Pula dah dia dengan attach gambar sekali. Gambar orang mati ni balik mai rumah. Saya attach tu betul tak tahu ni ada malam ni suruh dia jawab boleh tahu. Ceritanya kunun di Indonesia. Mati jenis depa kawasan pedalaman ni kerja dalam hutan dalam apa kan, pi mati dalam hutan tu. Jadi ada kunun satu bomo ni boleh seru dia. Pasal nak cari ni, nak pergi cari dengan tak tahu tang mana hutan belantara dia pi mati tang mana apa dah berapa hari, 3 hari dah tak balik. Kan? Kalau dalam undang-undang kita ni 24 jam report balai. Report bukan dia nak balik kalau dia mati. Kan, jadi dia ni kononnya ada pula satu boleh panggil. Bangkit balik, dah mati 2-3 hari dah bangkit berjalan balik dengan dia attach gambar masuk dalam tu kan. Cerita, yang tu bukan hadis Nabi kan, jadi dengar kata hadis, dah bukan hadis, cerita. Kononnya katanya ada macam tu kan. Wallahu alam kan. Baik, maka bangun orang yang kena bunuh ni, hidup dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orat leher dia duk pancuk keluar darah.
dan berkata, ia telah membunuh aku si anu. Dia tunjuk. Kemudian jatuh balik dia, lalu mati dia di tempat itu. Bangkit kerana nak clear masalah ni ya. Bangkit, point finger dia ni bunuh aku. Selamat, hidup balik, mati. Maka diharamkan orang yang membunuh itu daripada mendapat pesaka. Ini ceritanya. Kan dalam hadis dia kata, la yarisul qatil, tidak akan mewarisi oleh orang-orang yang membunuh orang. Kalau dia bunuh orang tu kerana nak mempercepatkan dapat pesaka, automatik dia tak dapat pesaka. Kalau kawan ni dia ada anak 5 orang, anak nombor 5 bunuh dia. Bila dia mati, 4 ni yang dapat pesaka. Dia hak bunuh, pak dia tak dapat pesaka. La yarisul qatil, dalam hadis Nabi kata lagu tu. Baik, kemudian masalah dia kata berselisih fikir dan kehendak. Adalah berselisihan fikiran dan kehendak itu membawa kepada berpecah-pecah. Memang zahir nampak. Kalau berbeza pendapat itu perpecahan. Nampak macam tu. Kan? Kalau faham adab berbeza pendapat tak berpecah. Hak duk jadi berpecah ni pasal apa? Pasal tak faham adab berbeza pendapat. Macam masyarakat kita lah ni lah. Dia jadi masalah, benda yang sepatutnya tidak jadi masalah. Tambah pula dimasuk campur oleh ustaz-ustaz pula. Kan? Dia ni duk perderah cara dia ni duk perderah cara dia. Keli. Keli pasal apa? Pasal nak tak tangan aja, semayang nak tak atas dada ke, nak tak bawah sikit ke, nak katuk pusat ke, lagu nak buat londeh bawah pada pusat ke, itu saja. Berkelahi. Awak yang pergi jadi macam tu. Tuan-tuan pergi Mekah, pergi buat haji, pergi buat umrah, hak tak qiyam langsung buat dah. Mazhab Maliki tak qiyam. Mazhab Maliki, mazhab Imam Malik, dia tak qiyam. Allahu Akbar, cik lagu duk relax lagu tu. Kalau kita duduk sebelah dia lagu, dia ni apa, semayang tak lagi ni dia ni. Semayang tak lagi, lagu duk was-was lagi ke apa ke, dia duduk tangan duduk lurus lagu tu. Datuk Imam Allahu Akbar rokok, dia rokok. Oh, semayang dah banyak dia ni. Mazhab Maliki, dia berpendapat kata tak payah tangan duduk lagu tu. Syiah, tangan lurus. Syiah, tuan-tuan masuk YouTube, tengok apa macam mana ayatullah Iran semayang. Tangan duduk lagu tu. Lagu macam relax, macam duk menyanyi Negaraku aja style. Kan? Dia ada hadis dia. Dia ada hadis yang menjadi sandaran dia. Imam Malik tuan-tuan, dia tajuk akan datang ni. Tajuk akan datang, tuan-tuan tengok Ustaz. Bab ma jaa fi alim al-Madinah. Bab yang datang pada menyatakan orang alim Madinah. Siapa dia? Kita kan malam ni tak ada nak berderah lagi, karut lah. Kan? InsyaAllah bulan depan kita tengok ni. Hadis yang Nabi sebut tinggal siap-siap dah ni. Nabi kata ada satu orang yang dia ni dipanggil alim al-Madinah. Dia orang alim Madinah. Madinah tuan-tuan, bandar Nabi. Orang panggil Madinatul Rasul. Madinah yang kita duk pergi tu orang panggil Madinatul Rasul, bandar Nabi, bandar Rasul. Nabi SAW sebelum wafat, Nabi tinggallah satu hadis dia. Nabi bagi tahu tentang akan ada satu orang yang dipanggil alim al-Madinah. Kita akan tengok ni, siapa dia yang dimaksudkan sebagai alim Madinah ni. Di kalangan ulama-ulama hadis, mereka menganggap siapa yang Nabi bagi tahu ni. Kalaulah kata yang dimaksudkan dengan alim al-Madinah itu Imam Malik, dia punya pendapat, lagu tangan lurus lagu tu sembahyang. Beranikah tuan-tuan nak kata dia salah? Beranikah? Itu persoalannya. Beranikah tuan-tuan nak kata dia salah? Dia ada sandaran dia imam hadis. Saya dah cerita tak tahu berapa puluh kali dah cerita warak Imam Malik ni. Warak Imam Malik ni apa dia? Tak pernah naik kenderaan yang ada kuku di atas bumi Madinah. Anak-anak murid ni yang kagum dengan dia ni, yang hormat dia ni, yang tak tahu nak abang punya muliakan dia ni, bagi kat dia ni macam-macam. Unta hak paling cantik depa hadiah kat dia. Kuda yang paling cantik depa hadiah kat dia. Apa benda hak cantik hak depa sayang depa bagi kat dia sebagai nak tunjuk dekat dia sayangnya mereka kepada Imam Malik ni rahimahullahu ta'ala anhu ni. Cukup. Dia dikebumikan, dibakar bersama dengan sahabat-sahabat Nabi. Imam Malik tak dan jumpa Nabi, dia tabi'in. Imam Malik dia tabi'in, dia tak dan jumpa Nabi. Dia generasi selepas sahabat. Dia yang begitu punya warak, berani kata tuan-tuan nak kata dia salah? Tuan-tuan boleh kata dia apa pun, dia manusia juga, pendapat dia boleh betul boleh salah, kita boleh kata, tapi tuan-tuan jangan lupa dia orang hebat. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah.
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه